Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tahun 4 kita akan sambung lagi ke unit 6 dalam tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk bunyi. Okey. Okey. Okey, untuk tajuk unit 6 ni, tajuk bunyi, kita akan tengok muka surat yang ke 111. Okey, ada simbol-simbol nyanyi muzik, pimpin semua dengan miau sebenarnya itu adalah bunyi. Okey, so getaran dan bunyi. Faris dan rakannya membuat persembahan pancarakan di sekolah. Perhatikan situasi di bawah. Okey. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Ketukan apabila xylophone diketuk, bas xylophone bergetar. Petikan atau gesekan tali yang dipetik atau digesek bergetar. Berdasarkan situasi atas, bagaimanakah bunyi dihasilkan? Okey, so bunyi bergerak. Okey, Faris, Ceruni dan Melan boleh mendengar bunyi lonceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Mengapa? Walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi lonceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey, perhatikan pula situasi di bawah. Okey, sudah waktu rehatlah, beratur dulu kawan-kawan. Okey, masa sudah tamat, kita sambung kelas esok. Okey, mengapakah bunyi lonceng sekolah dapat didengar oleh murid-murid di atas? Sebab okey, bunyi boleh dipantulkan. Okey, Faris dan keluarganya baru saja berpindah ke rumah baru. Ketika bercakap dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suaranya. Apabila bunyi terkena pada satu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Okey, seterusnya kita tengok bila kita perhatikan bila pelajar tersebut menjerit di dalam gua dan juga menjerit di dalam dewan kosong. Fenomena pantulan bunyi. Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi digunakan oleh manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Fenomena pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Okey, gema. Gema adalah bunyi yang bertasir berbunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Okey. Dalam bidang perubatan, pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau bayi di dalam kandungan. Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan, lumba-lumba dan paus untuk memandu arah dan mengesan lokasi masing-masing. Sonar adalah teknologi pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Bersama atas, berikan contoh lain yang pernah kamu alami yang menunjukkan bahawa bunyi dapat dipantulkan sejelasnya. Okey, jelaskan. Okey, situasi yang pertama. Bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Okey, bunyi suara yang membolehkan kita berkomunikasi. Bunyi muzik boleh menghiburkan. Situasi kedua, bunyi siaran yang boleh memberi isyarat kecemasan. Dan bunyi telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Cara yang bisa menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Bunyi bising kerana boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Bunyi bising yang didengar secara keras atau kuat menyebabkan masalah pendengaran. Okey, so kalau macam horn tu adalah benda yang baik lah. Seterusnya, petugas tentara kepeterbangan menggunakan penyunting untuk melindungi supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Penyerak bunyi seperti pemadian sinar tingkat boleh mengurangkan getaran bunyi. Bagaimana kamu dapat mengurangkan bunyi bising kenderaan daripada memasuki bilik tersebut? Oh, dia boleh serap ya. Okey, untuk seterusnya kita akan ke video yang seterusnya, insya-Allah.
Assalamualaikum semua. Selamat bersua kembali bersama dengan Cikgu Nick. Okey, hari ini kita akan mempelajari satu tajuk baru iaitu di bawah unit 6. Tajuknya ialah bunyi. Jadi sebelum itu ataupun terlebih dahulu, cikgu akan terangkan standard kandungan dia. Standard kandungannya ialah 6.1 bunyi. Standard pembelajaran 6.11 menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran dengan menjalankan aktiviti. 6.1.2 memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah. Jadi objektif pembelajarannya ialah murid-murid dapat memberi contoh alat-alat muzik yang boleh menghasilkan bunyi melalui ketukan, petikan, tiupan, tepukan dan juga gesekan. Dan yang kedua, menjelaskan situasi yang menunjukkan bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Okey, baiklah sekarang cikgu tunjukkan satu situasi yang menggambarkan sebuah persembahan pancaragam di sekolah. Mari kita perhatikan alat-alat muzik yang dimainkan dan contoh bunyi yang dihasilkan. Biola, seruling, xylophone, simbal, snare drum, gitar, Baiklah adik-adik, daripada situasi persembahan pancaragam yang telah saya tunjukkan tadi, di sini dapat kita jelaskan bahawa bunyi ini sebenarnya dihasilkan daripada getaran.
Getaran ini dihasilkan melalui beberapa cara, iaitu melalui tiupan, ketukan, tepukan, petikan ataupun gesekan. Jadi apabila elemen-elemen ini digabungkan ataupun dimainkan, ianya akan menghasilkan bunyi. Dan bunyi itu tadi terhasil sebenarnya daripada getaran. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana bunyi bergerak. Sila lihat situasi yang ditunjukkan di dalam gambar yang berikut. Dalam situasi tersebut, Faris, Teruni dan juga Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Mengapa hal ini berlaku? Walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Situasi berikut pula menunjukkan bunyi loceng yang berdering pada waktu rehat. Bunyi loceng dapat didengari ke seluruh kawasan sekolah yang luas. Hal ini disebabkan oleh bunyi bergerak ke semua arah di kawasan sekolah tersebut. Baiklah, topik pelajaran kita pada kali ini berakhir di sini dan kita akan bersambung topik seterusnya pada masa yang akan datang. Sehingga itu, selamat berjumpa kembali dan selamat belajar.